Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk hari Jumaat hari ini 2 April 2021 bersamaan dengan 19 Syaban 1442, hari Jumaat penghulu segala hari. Mesti dalam solat ad-din khalis untuk hari ini, dan seperti biasa kita bersama-sama dengan guru pembimbing kita untuk pagi ini, iaitu yang berbahagia Afadi Ustaz Wan Junandi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz sihat hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kepada rakan-rakan juga rakan-rakan pendengar kita muslimin dan juga muslimat yang mengikuti video langsung melalui Facebook rasmi Terengganu FM, bolehlah kongsi video tersebut ramai-ramai untuk memberi manfaat untuk kita bersama. Jadi Ustaz, pada minggu lepas Ustaz telah pun membicarakan tentang qada azali, baik dan jahat. Tapi pada minggu ini Ustaz akan sambung kembali lagi tentang qada azali, perkara jahat. Jadi sebagai mukadimahnya saya mempersilakan Ustaz. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar Slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan beribadah yang sebenar-benarnya, yang melandaskan kepada ilmu, dan dengan kuasa hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini, kalau kira pembicaraan rukun iman yang ke-6, slot yang ke-11. Jadi insya-Allah saya akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan qada azali, perkara jahat, kufur dan maksiyah, yang mana jelas nyata di rukun iman yang ke-6, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, baik iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah, jahat, kufur dan maksiyah, ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi jelas nyata perkara jahat termasuk di dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana slot yang terdahulu saya sudah datangkan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara jahat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ijma' di kalangan ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat adalah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas nyata sangat-sangat di tajuk rukun iman yang ke-6, baik, jahat, qada dan qadar Allah. Baik, jahat, qada dan qadar Allah. Untung baik, untung jahat. Ini bahasa lama ni. Untung baik, mana perkara baik. Untung jahat, perkara jahat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara jahat datang daripada
qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang mana golongan yang terpesong yang saya sudah sebut berulang kali, Mu'tazilah yang masyhurnya menafikan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengqadakan, Allah tidak menentukan, tidak menetapkan perkara jahat yang akan berlaku. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, yang mana akidah ini jelas-jelas terpesong dan sesat daripada akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedudukan akidah Mu'tazilah ni saya sudah bicara selok yang terdahulu. Satu pandangan mengatakan akidah Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada Allah, satu pandangan mengatakan ini akidah yang kafir. Imannya tidak sah sebab menafikan rukun iman yang keenam, baik jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Satu pandangan laginya menyatakan bahawa akidah Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada Allah, akidah yang fasik, akidah yang mubtadi', akidah yang berdosa besar, yang mana lebih besar daripada dosa-dosa besar syariat zahir dan dosa-dosa besar syariat batin, yang mana malaikat akan catat setiap saat akidah yang terpesong tadi selama mana berpegang dengan akidah tersebut. Setiap saat malaikat akan catat dosa besar. Walaupun rupa zahirnya kita dalam sembahyang, nanti insya-Allah kita berada dalam bulan Ramadan, walaupun kita berada di tanah haram Mekah Madinah, malaikat sentiasa mencatat dosa besar akidah yang khilaf pada kafir. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau berpegang dengan akidah Mu'tazilah yang terpesong, yang menafikan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya nak sentuh sedikit di sini. Mu'tazilah dia menafikan qada Allah pada perkara jahat. Tetapi tidak menafikan qadar Allah pada perkara jahat. Apa maksudnya? Maksudnya Mu'tazilah berpegang ini akidah yang terpesong, akidah yang sesat. Kalau berpegang akidah seumpama ni, wajib segera bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah yang terpesong sesat akidah ini menyatakan perkara jahat Allah tidak mengqadakan, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan. Allah hanya mengetahui seseorang memilih sendiri tanpa ketentuan daripada Allah, melakukan sendiri tanpa ketentuan daripada Allah. Allah hanya mengetahui. Kemudian apabila berhasil perbuatan jahat yang dilakukan tadi ni, datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya perkara jahat Mu'tazilah dia menafikan qada Allah tapi tidak menafikan qadar. Makna perbuatan Allah yang menghasilkan perbuatan jahat yang dipilih, yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diqadakan, tidak ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Tapi sampai masa berhasil jadi perbuatan jahat, tetap datang daripada qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tiba-tiba timbul sekarang golongan yang terpesong yang menafikan perkara jahat ni, bukan hanya menafikan qada Allah, bahkan menafikan qadar perbuatan Allah. Hak tu jadi dua kali Mu'tazilah tu. Satu Mu'tazilah yang terpesongnya menafikan perkara jahat qada Allah. Satu lagi akidah Mu'tazilah yang terpesongnya menafikan qadar Allah, perbuatan Allah pada perkara jahat. Yang saya duk bicarakan Mu'tazilah hak berulang-ulang kali berkaitan dengan perkara jahat, mereka menafikan qada Allah jua pada perkara jahat, tetapi mereka tidak menafikan qadar perbuatan Allah pada perkara jahat. Tiba-tiba timbul sekarang perkara jahat qada Allah pun dinafikan. Itu pegangan Mu'tazilah. Qadar perbuatan Allah pun dinafikan juga. Itu satu lagi pegangan yang terpesong. Jadi double Mu'tazilah lah di sini. Ini lebih berat lagi. Hak Mu'tazilah yang asal hanya menafikan perkara jahat
qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sidang pendengar sekalian, marilah kita sama-sama ambil pemahaman molek hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Bukan cabang iman, rukun iman yang keenam, beriman dengan perkara baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah yang terdahulu saya sudah menekankan berkaitan dengan adab percakapan zahir. Nanti saya akan bicara lagi berkaitan dengan adab percakapan yang zahir. Sekarang kita fokus kepada pegangan. Rukun iman yang keenam, baik jahat, datang daripada qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, man amana bi wa lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi falyaltamis rabban ghairi." Wahai Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang beriman dengan aku, dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, baik ketentuan dan perbuatan Allah, jahat ketentuan dan perbuatan Allah. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak beriman dengan rukun iman yang keenam, baik jahat, datang daripada qada dan qadar Allah. Allah perintah, falyaltamis rabban ghairi, maka adalah ia tuntut, ia cari akan Tuhan selain daripada aku, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Allah, tapi tidak beriman dengan qada dan qadar Allah, baik dan jahat. Allah suruh cari Tuhan yang lain selain daripada aku. Sebab apa? Sebab Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan yang hakiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Rabb, Tuan bagi sekalian alam, sekalian makhluk. Allah Tuan. Bila Allah Tuan, apa yang berlaku? Kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Tiba-tiba tidak beriman perkara baik dan jahat, datang dari qada dan qadar Allah, berarti Allah ni bukan Rabb. Allah pun kata, kamu carilah Tuan yang lain selain daripada aku, jikalau tidak beriman dengan perkara baik dan jahat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kena kemah molek, kena atur molek hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam, perkara baik dan jahat, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana peliknya, sebagaimana saya sebut berulang-ulang kali, baik jahat tajuk rukun iman yang keenam. Baik jahat qada qadar Allah jelas tajuk rukun iman yang keenam. Kenapa pula tiba-tiba berpegang perkara baik sahaja, qada dan qadar Allah, perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar Allah. Yang kita duduk bilang rukun iman yang keenam, jelas nyata ditajuk rukun iman yang keenam. Inilah fitnah akhir zaman. Walaupun sangat jelas, sangat nyata di rukun iman yang keenam yang kita dah hafal sama-sama, tiba-tiba kita tidak memahami pun hak berkaitan dengan rukun iman yang kita dah hafal. Ini fitnah akhir zaman, fitnah akidah. Sembahyang rajin, puasa rajin, ke Mekah gidah, rajin melakukan amal-amal yang sunat. Tiba-tiba rukun iman yang keenam yang jelas nyata baik jahat datang daripada qada dan qadar Allah, tiba-tiba tidak berpegang. Sebaliknya berpegang dengan akidah Mu'tazilah yang terpesong dengan akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita tutup bukulah, ambil pengajaran molek, kena letak pemahaman molek hak berkaitan dengan hak rukun iman yang keenam, baik jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia apabila kita hanya menghafal sahaja,
Keenam rukun iman, tetapi kita tidak memahami apakah hak rukun iman yang keenam yang kita hafaz. Akhirnya kita akan jadikan akal kita sebagai panduan. Akal sebagai panduan. Mana akalnya? Perkara jahat, kufur dan maksiat, perkara yang jelas nyata dimurkai oleh Allah. Tidak diredai oleh Allah. Memang jelas nyata. Perkara jahat, kufur dan maksiat yang dimurkai oleh Allah, yang tidak diredai oleh Allah. Takkanlah Allah mengqadakkan perkara jahat yang Allah sendiri murkai, yang Allah sendiri tidak redai. Ni akal. Ni akal Mu'tazilah. Mu'tazilah dia ada hujah akal di sendiri. Yang mana Mu'tazilah ni Al-Quran, dalil Al-Quran dan hadis jelas nyata, tapi Mu'tazilah ni dia lebih kepada logik akal. Mu'tazilah ni dia awal yang bicara dahulu dalam kitabnya, mereka mengetahui dalil ayat Al-Quran. Mereka mengetahui dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jahat datang dari qada dan qada, mereka mengetahui, tapi mereka lebih utamakan logik akal. Sebab tu mereka berpegang dengan logik akal. Tambahan pula kalau kita Al-Quran pun dalil ayat Quran pun kita tak tahu, dalil hadis Nabi pun kita tak tahu, hak berkaitan dengan baik jahat qada dan qada Allah, sama telah kita akan pakai logik akal. Logik akal tadi. Perkara jahat, kufur dan maksiat dimurkai oleh Allah, tidak diredai oleh Allah. Takkanlah Allah mengqadakkan perkara yang Allah murkai. Takkanlah Allah Ta'ala mengqadakkan perkara yang Ta'ala tidak redai. Ni kan logik dengan akal tu kan. Dia pun buat banding lah. Ni akal hak golongan yang terpesong ni. Dia buat banding lah. Kalau macam kita. Kita ni, kalau perkara tu perkara yang kita tak suka, adakah kita tentukan, aturkan? Pasti tidak. Sebab perkara yang kita tidak suka, kita tidak akan tentukan, kita tidak akan aturkan. Allah begitulah. Perkara jahat, kufur dan maksiat, Allah murkai, Allah tidak redai, pastilah Allah tidak qadakkan. Tu logik akal. Dia buat Allah Ta'ala macam dia. Allah Ta'ala ini hak dia belaka. Apa yang berlaku ni hak dia belaka. Baik jahat, hak dia belaka. Sebab Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Dia yang atur segala-gala perkara, sama ada perkara baik dan jahat, jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia, ini kita akan bicara lagi lah. Mu'tazilah ni di antara hujah akal Mu'tazilah, antara qada Allah, reda Allah, dia mesti selarah. Ni Mu'tazilah. Antara qada Allah dengan reda Allah pasti selarah, dia kata. Jadi kalau Allah Ta'ala reda perkara baik saja, Allah Ta'ala kehendak perkara baik sajalah. Kalau perkara jahat Allah tak reda, Allah tak kehendak. Ini akal Mu'tazilah. Kita ahli sunnah jemaah tidak. Allah kehendak segala-gala baik dan jahat. Walaupun perkara jahat Allah murkai, Allah tidak reda sekalipun. Tapi macam saya sebut sebelum ni lah, kadang-kadang nak datangkan hujah akal Mu'tazilah, kadang-kadang jadi rasa macam takut-takut. Sebab apa? Sebab takut ada di kalangan pendengar yang makan, yang sakut dengan alasan akal atau pengaruh. Dengan alasan akal Mu'tazilah yang nyakut lah, yang logik lah pula situnya. Mana ni? Tapi kena tahu jugalah alasan akal Mu'tazilah yang memang inilah di antara alasan akal yang biasa saya dengar di kalangan orang Islam kita yang berpegang sebelum ni dengan akidah Mu'tazilah tadi ni, tapi dia bukan belajar kitab Mu'tazilah. Bukan dia ada guru yang beraliran Mu'tazilah. Dahulu dalam sejarah Islam, Mu'tazilah ni ada kitab dia sendiri. Ada guru dia sendiri. Bukan ada khalifah-khalifah Islam yang terdahulu yang terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Hak di awal Islam, dia ada kitab dia, ada guru dia.
Mana ada ambilan dia. Sekarang, kira-kira tak ada dah kitab Mu'tazilah. Tak ada lah guru yang menyebar fahaman Mu'tazilah. Tapi kenapa jadi orang yang berpegang kepada terpesong dengan alasan akal yang sama dengan dalam kitab hak alasan akal Mu'tazilah hak di awal Islam dahulu. Sebab apa? Sebab bila main akal, dia jadi sama, kebetulan jadi sama. Takkan Allah mengqadakkan perkara yang Allah Taala tidak murkai, Allah Taala murkai dan Allah Taala tidak redha. Takkanlah Allah qadakkan seumpama tu. Sebaliknya pula. Sekarang ni kita semua makhluk kejadian Allah. Apa yang ada di kita semuanya kurniaan Allah. Kita duduk di bumi kepunyaan Allah. Bernaung di bawah langit kepunyaan Allah. Kita bernapas dengan udara hak kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita boleh memilih dan melakukan perkara yang jahat, yang memang dimurkai oleh Allah, yang memang tidak diredai oleh Allah, kita boleh lakukan sendiri tanpa kehendak Allah. Oh, hebat kita. Power lah kitanya, bukan begitu? Kalau nak pakai akal ni pula, nak pakai akal. Kita kejap dah slot yang terdahulu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ayat Al-Qurannya macam mana, hadis Nabinya macam mana, jelas rukun iman yang keenam, baik, jahat, qada dan qadar Allah. Ni kalau kita nak main kod akal Mu'tazilah. Kita main kod akal pula. Maknanya kita duduk di bawah naungan kerajaan Allah. Kita boleh melakukan perkara yang Allah murkai. Allah tidak redha tanpa qada daripada Allah. Hebatlah kita, powerlah kitanya. Mana kekuasaan Allah? Mana pemilikan Allah Subhanahu wa taala kerana berlaku di bawah kerajaan Allah ni perkara yang Allah Taala murkai, Allah Taala tidak redai. Buat bandingan gini. Rumah kita. Buat bandingan ni. Yeah. Kemudian orang ni menumpang di rumah kita. Tiba-tiba orang yang menumpang di rumah kita ni boleh melakukan perkara yang kita sebagai tuan rumah tidak suka dan tidak redha. Dia boleh buat dalam rumah kita. Maknanya siapa yang power di sini? Siapa yang handalan di sini? Hak menumpang lah. Menumpang. Lepas tu kita tuan rumah ni kengel lah jadinya pula. Ngeri je tuan rumah. Dia menumpang kamu. Duduk dalam rumah kamu. Tiba-tiba dibuat perkara yang kamu tidak tentukan, kamu tidak aturkan. Perkara yang kamu tidak suka, dia boleh buat. Maknanya, tuan rumah jadi kengel. Jadi, tak kuasa. Tak kuasa. Macam mana? Kalaulah di bawah kerajaan Allah Ta'ala, seseorang hamba, yang kita kata hamba ni lemah, tiba-tiba lemah, tak lemah hamba. Hamba boleh melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, yang tidak diredai oleh Allah di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ni akal pun tak ada terima kalau nak pakai akal. Kemudian Allah Taala yang qadakkan. Perkara yang Allah murka sekalipun, perkara yang Allah tidak redha sekalipun, hak dia belaka. Dia kehendaklah hak dia. Sebab dia sebagai tuan dia hakiki. Dia nak qadak perkara yang baik ke atas dia, dia nak qadak perkara yang jahat ke atas Allah Ta'ala belaka. Ini baru dipanggil Tuan yang hakiki, yang maha kuasa, yang segala-galanya datang daripada Allah sebagai Tuan, sebagai Rabb. Ni kalau kita nak pakai akal. Tapi kita pegangan kita jelas dah di slot terdahulu dengan dalil ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian satu laginya yang biasa digunakan sebagai, yang biasa saya jumpa orang yang berpegang dengan akidah Mu'tazilah ni dia punya alasan dia. Dia punya alasan dia. Alasan ni macam saya sebut tadilah. Alasan dia sendiri. Tapi alasan yang saya jumpa yang berpegang akidah Mu'tazilah ni, alasan akal dia memang ada dalam kitab. Seperti alasan akal Mu'tazilah. Sepertilah. Tapi itu akal dia sendirilah. Mana dia antara alasan akal saya jumpa orang sekarang yang berpegang dengan akidah yang terpesong tadi. Kalaulah, ni akal baka ni. Ni akal Mu'tazilah. Tapi ni bukan Mu'tazilah hak kata berkitab, hak ada guru ni. Hak ni hak akal sendiri-sendiri. Tapi alasan akal ni serupa dengan hak dalam kitab.
Alasan akal Mu'tazilah. Sebab dalam kitab besar-besar, Ya. tak kecil tak ada lah. Dia akan datangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian didatangkan pula akidah Mu'tazilah dengan dalil akidah Mu'tazilah. Tengok air situ. Ada ni. Di antara dalil akal tadi lah. Kemudian dalam kitab tu, ulama Ahlussunnah wal Jamaah akan menjelaskan balik hak akal Mu'tazilah ni. Macam mana cara nak tolak akal Mu'tazilah. Jadi dalam kitab-kitab besar didatangkan juga akidah Mu'tazilah serta dengan dalil-dalil alasan-alasan akidah Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada Allah. Tapi yang saya sebut tadi ni jumpa di luar yang berpegang dengan akidah Mu'tazilah dengan alasan dia yang tengok-tengok sama dengan alasan Mu'tazilah hak dalam kitab. Di antara alasan yang biasa saya dengar, kalaulah perkara jahat yang berlaku pada seseorang, qada Allah Subhanahu wa taala, pastilah qada Allah akan berlaku. Kalau Allah mengqadakan perkara jahat sampai masa perkara jahat yang diqada Allah tidak berlaku, lucuklah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah perkara jahat mereka tidak berpegang perkara jahat qada Allah. Dengan alasan kalaulah perkara jahat kufur dan maksiyah qada Allah, pastilah qada Allah akan berlaku. Maka berlakulah perkara jahat kepada seseorang. Bila berlaku perkara jahat kepada seseorang, seseorang yang melakukan perkara jahat tadi akan dibalas di hari akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Kerana melakukan perkara yang jahat. Mari mana? Mari daripada qada Allah. Jadi perkara jahat yang berlaku datang dari qada Allah. Kemudian seseorang yang melakukan perkara jahat yang diqadakan oleh Allah tiba-tiba kena azab dengan api neraka. Jadi kalau gitu kok seolah-olah jatuh Allah ni menganiayai kita lah. Allah mengqadakan perkara jahat kepada seseorang. Berlaku perkara jahat, Allah menghukum pula. Jadi seolah-olah Allah menzalimi seseorang. Allah menganiayai seseorang. Kalau Allah menzalimi, Allah zalim, itu mustahil sama sekali. Tapi seolah-olah jadi Allah zalim. Sebab seseorang yang melakukan perkara jahat datang daripada qada Allah. Berlakulah perkara yang diqadakan oleh Allah. Masya Allahu kan, kata Nabi, wa man lam yasha' lam yakun. Perkara yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan berlaku. Sekarang berlaku perkara jahat kerana datang daripada qada Allah. Siapa yang kena hukum? Seseorang yang melakukan perkara jahat yang diqadakan oleh Allah yang akan dihukum. Maka situ seolah-olah Allah ni jadi zalim. Menghukumkan kerana seseorang melakukan kejahatan yang kejahatan tu Allah yang qadakan sendiri. Ni akal Mu'tazilah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah sendiri pun berpegang Allah tidak zalim. Kita pun Ahlussunnah berpegang Allah tidak zalim. Tapi tadi tu kata Mu'tazilah, Allah menghukumkan seseorang yang melakukan kejahatan yang diqadakan oleh Allah Ta'ala sendiri seolah-olah Allah zalim. Jadi kita Ahlussunnah macam mana? Dia kena faham apa makna zalim. Kena faham dulu apa makna zalim. Zoling ni antara makna dia, kita retah perkara yang bukan milik kita pada perkara yang tidak diredai oleh tuan dia. Kita retah perkara yang bukan milik kita. Kita guna perkara yang bukan milik kita pada perkara yang tidak diredai oleh tuannya. Zalim tak? Contohnya, kita guna mata milik Allah. Tengok perkara yang Allah tidak reda. Zalim dia panggil. Kita dengar menggunakan telinga milik Allah.
pada perkara yang Allah tidak reda. Zalim namanya. Makna zalim ni kita reda perkara yang bukan milik kita kepada perkara tidak diredai oleh tuan dia. Itu orang panggil zalim. Dan sekarang ni Allah yang qadakkan, Allah yang qadarkan. Kemudian Allah pun balas di hari akhirah. Allah qadak qadar baik ke jahat ni hak siapa? Hak dia. Lepas tu Allah nak qadakkan baik, Allah masukkan ke syurga. Itu kurniaan Allah. Allah nak qadakkan kejahatan, berlaku kejahatan, Allah nak masukkan seorang neraka, itu keadilan dia. Gitu je. Sebab apa? Hak dia. Dia nak qadak baik, dia qadak baik. Dia masukkan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah. Dan Allah lah yang mengqadakkan perkara jahat, hak dia sendiri. Sampai masa Allah masukkan ke dalam neraka. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak dia sendiri. Nak timbul zalimnya kok mana? Sebab Allah kata hak dia. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursinya, Ana khalaqtu khair wa syar. Aku yang menjadikan kebaikan dan kejahatan. Fatuba liman qaddartu ala yadi khair wa wailun liman qaddartu ala yadi syar. Maka bertuahlah bagi mereka yang aku takdirkan atasnya kebaikan. Iman ta'ah masuk syurga, bertuah. Dan celakalah atas seseorang yang aku takdirkan atasnya kejahatan. Allah qadakkan kufur dan maksiat, Allah masukkan ke neraka. Celakalah bagi dia. Lepas tu Allah nak timbul zalim kat mana? Hak dia. Bukan dia kata hak orang. Zalim dia kata hak orang. Maka tak timbul zalim lah. Ni buat bandingan je lah. Ni buat bandingan. Ni hak biasa tu tugas saya buat bandingan. Buat bandingan macam mana? Contoh lah. Contoh. Barang kita. Barang kita. Contohlah. Hak biasa saya dengar tu buat contohnya. Kita ada satunya kasut molek. Ada satunya kasut buruk-buruk je. Selipar buruk-buruk je. Hak kita. Kasut molek ni, dia punya tapak dia kerah. Kasut mahal. Kasut molek hak mahal ni kita pergi kebun. Kita pergi kebun. Tiba-tiba kasut buruk, hak murah tu, kita pergi bandar. Lepas tu, orang nak kata apa? Kasut kita. Kuala kita nak pakai kot mana pun. Siapa nak kata? Kita bukan pakai hak orang. Kita pergi pinjam kasut mahal orang. Tuan dia pergi bandar, kita masuk kebun. Zalim gitu. Jangan tuan yang marah. Tapi kalau kasut mahal tu hak kita, ikut anda kita lah. Kita nak pergi kebun pun. Lepas tu kenapa pula kasut murah hak buruk tu awak pergi bandar? Hak anda kita, hak kita. Tapi kesemuanya ada hikmah dia. Kenapa kasut mahal pergi kebun? Sebab tapak dia tebal molek. Kebun takut pijak duri. Kalau kasut biasa-biasa, kena duri di kaki. Mudarat kita. Jadi pakai je lah mahal tak mahal pun. Sebab tapak dia tu comel. Dan yang pergi bandar pakai kasut buruk tu. Kita pergi bandar, masuk waktu Zuhur, kita nak berhenti di masjid, nak semayang. Kalau kasut tu kasut buruk, lega sikit, kita tak takut. Tak kena curi je. Dah lah curi kena curi, tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tapi kalau kasut mahal, kita duduk semayang tu, keluar kat gigi, hilang kasut mahal tengok. Semayang pun terganggu. Sekarang ni. Maknanya, hak kita buat tu ada hikmah. Tapi orang boleh persoal ke dok? Kasut mahal pergi kebun, kasut murah selipar pergi bandar, orang tak boleh persoal. Sebab apa? Hak kita. Kita nak macam mana pun, hak kita. Jadi manusia ni, syurga neraka ni, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak susun kebaikan pada seseorang, iman dan ta'ah, Allah nak masukkan ke dalam syurga. Itu kurniaan Allah. Allah nak susun, nak qadakkan seseorang tu jahat, kufur dan maksiat, Allah bunuh neraka. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah biasa kenapa kita biasanya dua perkara tadi. Satu, kita biasa sebut Allah memasukkan seseorang ke dalam syurga dengan kurniaan Allah. Ini nak ambil perhatian sikit sedang pendengar. Kemudian Allah masukkan seseorang dalam neraka dengan keadilan Allah. Ini kita biasa dengar. Dan insya-Allah lah di slot akan datang kita akan sambung lagi
pembicaraan berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin agak panjang sedikit. Hak berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah. Jadi sidang pendengar sentiasalah mengikuti satu selok hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Jadi kita biasa sebut dimasukkan ke dalam syurga dengan dengan kurniaan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Kedua-dua tu nak tolak Mu'tazilah belaka. Mu'tazilah, Allah memasukkan seseorang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga, kewajipan bagi Allah. Ni Mu'tazilah. Kita ahli sunnah tidak. Dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan fadli limpah kurniaan Allah. Mu'tazilah tak, seseorang yang beriman dan beramal soleh, Allah wajib masukkan ke dalam syurga. Kita ahli sunnah tidak. Allah masukkan beriman dan beramal soleh ke dalam syurga dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pula hak yang kita nak fokus ni. Allah masukkan seseorang yang kufur dan maksiat ke dalam neraka Allah dengan keadilan Allah. Apa letak keadilan Allah? Sebab Mu'tazilah beranggapan pegangan ahli sunnah wal jamaah, seseorang yang kufur dan maksiat tadi qada daripada Allah, Allah memasukkan ke dalam neraka, jatuh Allah zalim. Tu Mu'tazilah. Kita tak. Kita berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat seseorang, qada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah masukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Sebab tu kita sebut gitu. Dengan keadilan Allah, kerana kita nak tolak hak Mu'tazilah beranggapan pegangan ahli sunnah wal jamaah perkara jahat qada Allah sampai masa berlaku, Allah memasukkan ke dalam neraka, jatuh zalim Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun sebut keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Adilnya kat mana? Hak dia. Hak dia. Dia nak qadakan seseorang tadi jahat, kufur dan maksiat, Allah nak masukkan ke dalam neraka, hak dia. Maknanya tak ada kezaliman di situ. Semuanya kekuasaan Allah Ta'ala belaka. Sebaliknya, kalau seseorang boleh melakukan perkara jahat di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bukan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi tak di pula. Powerlah seseorang, handalanglah seseorang kerana boleh melakukan perkara di bumi Allah, di bawah pemilikan Allah, perkara yang Allah murkai, perkara Allah tidak redai. Jadi hak akal ni banyak lagi hak Mu'tazilah ni. Banyak lagi akal Mu'tazilah. Tapi saya cuma datangkan hak hujah akal yang biasa saya dengar. Sebab banyak-banyak sangat hujah akal. Sebagaimana yang saya sebut tadi, dinyatakan dalam kitab-kitab, terkadang ada sedikit rasa bimbang, takut terpengaruh dengan logik, akal, fahaman Mu'tazilah yang memang asalnya berkitab dan ada guru. Tetapi pada masa kita sekarang tidak ada kitab Mu'tazilah dan tidak ada guru yang ajar akidah Mu'tazilah. Tapi kenapa berpegang dengan akidah Mu'tazilah? Kerana pakai logik akal sendiri. Jelas-jelas di rukun iman keenam, baik dan jahat, qada dan qadar hanya dihafazan sahaja, tidak ada di akidah. Tambahan pula, setengahnya pula yang saya jumpa berpegang dengan akidah Mu'tazilah ni diambil daripada orang ceramah. Orang ceramah, di hujung ceramah dia, di hujung tazkirah penceramah ustaz tadi ni, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan saya sendiri. Tu orang mengajar. Yang baik daripada Allah, yang tak baik, yang kurang-kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Itu adab percakapan. Adab percakapan, bukan pegangan. Pegangan rukun iman yang keenam. Pegangan sebut dah minggu lepas, dah slot yang terdahulu. Pegangan surah An-Nisa ayat yang ke-78. Kullum min indillah. Kata Al-Muya Muhammad, sekalian perkara, kebajikan ke, kejahatan ke, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pegangan rukun iman yang keenam. Percakapan An-Nisa, surah An-Nisa ayat yang ke-79. Ma asabaka min hasanatin faminallah
Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada kau ya Muhammad daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang dari diri engkau sendiri. Itu surah An-Nisa ayat ke-79. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Itulah yang penceramah, pentazkirah ustaz ditutup kadang-kadang ceramah tazkirah dia dengan yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya sendiri. Itu adab percakapan. Kita sendiri pun begitulah percakapan kitanya. Hari-hari yang percakapan kita yang baik daripada Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Haram kita menyandarkan perkara buruk, perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Haram kita menyandarkan perkara buruk, perkara jahat kepada qada dan qadar Allah. Ni sebuah percakapan, ni sebuah pegangan balik kepada rukun iman yang keenam, jelas nyata, baik jahat, baik iman dan ta'ah, jahat kufur dan maksiat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah di slot akan datang kita akan menyambung lagi pembicaraan berkaitan perkara jahat, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesemua kita diberi pemahaman dan berpegang dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baiklah, tadi itu dari antara perkongsian pada minggu ini, sambungan untuk, jadi insyaAllah pada minggu hadapan kita sambung lagi saya untuk rukun iman qada azali, perkara jahat. Dan insyaAllah jadi nantikan siarannya. Dan seperti biasa di hujung pertemuan kita, sebelum kita berakhir, kita minta Ustaz untuk bacakan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu hadapan kita bersama-sama lagi dengan guru pembimbing kita untuk sama-sama dalam slot Adinul Khalis pada minggu hadapan. Dan juga insyaAllah akan terus bersama saya juga untuk sebagai penerbit untuk rancangan Adinul Khalis. Hingga kita jumpa lagi dan kita kembali kepada DJ yang bertugas untuk pagi ini dalam Anggun Inspirasimu.